Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3.30 pada hari Rabu seperti biasa bersama dengan saya, Dr. Syed Ayub Syed Muzaffar Kudri. Hari ini saya menjawab pertanyaan anda dalam ruangan Tanya Dr. Syed. Tengah bulan Ramadan ni kan, apa lagi kita cerita tentang makanan lah. Makanan tak ada apa. Tapi hari ni saya nak sentuh sikit tentang satu topik saya rasa menarik, tentang buah. Buah, adakah buah yang makan tu boleh gemuk ke dempul? Sebab apa saya nak cerita tentang ni? Sebab baru ni saya ada baca dalam satu artikel sains yang saya langgan. Dia kata dalam buah mangga tu ada sebiji buah mangga tu, ni artikel Mak Saleh lah, saya tak tahulah buah mangga dia besar mana kan. Tapi dia kata buah mangga dia tu ada 45 gram gula. Wow, saya kata, wih, banyak ni buah mangga, 45 gram gula kan. Bila saya cari balik, lebih kurang adalah dekat 175 kalori. Tak apa. Dari situ saya tertarik untuk nak cerita sikit tentang buah ni. Boleh ke buah ni menyebabkan anda gemuk? Ini topik saya. Boleh ke buah ni menyebabkan anda gemuk? Well, sebenarnya, serius saya katakan, buah ni adalah penawar semula jadi. Jauh sekali lah nak cerita tentang gemuk tu kan. Penawar semula jadi, maksudnya dia adalah orang kata lebih kurang penawar ni macam ubat lah kan. Bukanlah ubat, benda yang kita makan ni yang mempunyai zat khasiat yang sangat-sangat tinggi. Bayangkan, dalam itu ada macam-macam jenis antioksidan, ada polyphenolsnya, ada anthocyanins-nya, ada saponin, ada vitamin, ada mineral, ada macam-macam dalam tu. So sebenarnya buah ni adalah satu perkara yang sihat. Dan rakyat Malaysia sebenarnya kurang makan buah. Ini saya nak cakap hari ni, kita kurang makan buah. Kurang. Kalau kajian Kementerian Kesihatan tu kata lebih kurang 95% rakyat Malaysia tidak makan buah dan sayur dengan mencukupi setiap hari. Ini problem. Ini problem. Sebab apa? Kita tak dapat penawar semula jadi tu. Penawar semula jadi inilah yang penting. Yang penting. So buah ni memang kita tahu dia adalah satu yang sihat. Cuma kadang-kadang bahan-bahan yang tertentu pada buah tu kita kena selidik sikit. Mungkin dia ada bukan pada isinya, dia ada pada kulitnya, dia ada pada bijinya. Contoh saya selalu cerita tentang khasiat biji anggur kan. Siapa yang kunyah biji anggur kat sini? Padahal pada biji anggur telah banyak ataupun tinggi khasiatnya yang ada apa? Resveratrol. Resveratrol ni adalah jenis antioksidan yang sangat-sangat popular. Kalau kaji dalam internet tu, anda Google saja resveratrol, akan ada beribu-ribu kajian tentang resveratrol yang menunjukkan bahawa dia ni bagus untuk jantung lah, bagus untuk diabetes lah, bagus untuk penyakit metabolik, penyakit berangkai, macam-macam. Memang bagus. Tapi ada pada biji. Siapa yang makan biji kan? Sama juga kalau kita tengok zaitun, ada pada kulit manggis. Ini yang problemnya. Siapa yang nak makan kulit manggis tu? Memang kita makan manggis pun makan jauh sekali manggis. Takut nanti kulit tu kena baju kita, dia melekat warna merah tu, tak tanggal-tanggal kan. So ini kadang-kadang yang perlukan kajian. Tapi apa yang rumusan ayat pertama, fakta yang pertama yang saya nak cakap, buah ini adalah penawar semula jadi. Memang dia adalah sesuatu yang sangat digalakkan. Tetapi tetapi tu yang saya nak sembang lebih lebar pada hari ini. So tetapi orang kata kalau nak makan buah ni, makanlah buahnya betul-betul. Saya bagi contoh. Maksudnya kalau yang berkaitan dengan bagaimana buah ni boleh menyebabkan orang ni gemuk, kalau dia tak makan buah tu secara semula jadi. Saya bagi contoh. Makan pisang sihat. Makan pisang tu sihat. Sekitar satu pisang medium tu dia ada cuma 18.5 gram gula saja. Tapi dia punya khasiat tu dengan potasium, dengan zat galian, dengan macam-macam yang ada dalam pisang tu, macam-macam ada. Sangat bagus. Tetapi bila kita pilih untuk makan goreng pisang,
Bila kita pilih untuk makan orang kata kerepek pisang, itu yang tak jadinya. Bila kita fikir, aku makan goreng pisang tak ada apa pun, memanglah tak ada apa. Makan sekali-sekala. Tapi kalau anda makan ni sikit benda-benda yang bergoreng ni, okay? Sebab benda yang bergoreng ni, terutamanya apabila digoreng dalam minyak yang tak pernah tukar-tukar kan. Sebab kadang-kadang kita beli kat luar, minta maaf kadang-kadang mereka menggunakan minyak tu, jarang lah orang goreng sekali pisang, lepas tu dia tukar salin minyak, lepas tu dia ganti minyak baru, baru goreng lagi sekali pisang kan. Tak berlaku. Dia tunggu sampai minyak tu kering, dia tambah aja kan. Right. So tahu tak, setiap kali minyak ni, iaitu jenis lemak, bertemu dengan karbohidrat ataupun gula, dia akan bercantum membentuk apa yang kita panggil sebagai advanced glycation end product. Apa benda tu? Right. Advanced glycation end product ini sebenarnya adalah bahan yang menyebabkan keradangan. Bila kita makan, dia menyebabkan keradangan. Right. Apa maksud pula keradangan tu? Apa kena-mengena dengan gemuk ni? Right. Keradangan ini pula, kalau benda ni berlaku secara berterusan, dia akan menyebabkan ada jenis hormon dalam badan kita ni, namanya insulin. Dia dah tak lagi, orang kata, dia jadi tumpul. Maksudnya, sel badan kita ni dah tak kenal insulin tu. Bila ini terjadi, ini akan menyebabkan pankreas kita terpaksa menghasil lebih banyak insulin. Dan bila lebih banyak insulin terhasil, insulin ini akan berada pada kadar yang tinggi dalam darah badan kita. Dan salah satu fungsi hormon insulin adalah simpan lemak. Faham tak? Right. So anda nampak, kerangan akan menyebabkan insulin meningkat. Insulin akan menyebabkan badan kita berada dalam mod simpan lemak. Dan bila mod simpan lemak, macam itulah. Apa lagi nak cakapnya? Right, badan kita mudah simpan lemak. Makan apa sikit, pop jadi lemak. Nak bakar lemak, jauh sekali. Itulah dia. So, itu yang kita kena faham. So, maksudnya, kalau kita makan makanan yang bergoreng, nak pula makanan yang diproses ni. Macam saya katakan kerepek. Minta maaf kerepek tu memang ramai orang suka kat luar sana. Tapi hari ni kita cerita makanan sikit. Terutamanya bulan Ramadan, minta maaf juga ya. Okay. Tapi kerepek itu adalah makanan yang orang kata ultra proses. Dia menggunakan haba yang tinggi, mengeringkan bla 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 bla, menyebabkan sama juga bila masuk dalam badan kita juga menyebabkan keradangan kronik. Sebab itu saya katakan, kalau nak maintain badan kurus, buah itu adalah satu penawar semula jadi. Jadi saya akan ceritakan sebenarnya makan buah pun boleh kurus. Okey, tetapi makanlah buah dalam bentuk buah itu secara orang kata betulnya, bukan dalam bentuk goreng, bukan dalam bentuk diproses, bukan dalam bentuk sebagainya yang menyebabkan masalah gemuk kan. Alright, tu nombor satu. Maksudnya kalau nak makan, nak elakkan gemuk, makan buah dalam bentuk semula jadinya. Nombor dua, right, buah ni kita tahu dia tinggi dengan gula. Tinggi dengan gula, betul. Tinggi dengan gula, right. Tapi kenapa orang kata makan buah ni sihat? Makan buah ni sihat. Setengah-setengah orang kata buah ni mempunyai kandungan fruktosa yang tinggi. Gula buah kan namanya fruktosa. Right. So dalam buah ni adalah sukrosanya, ada glukosanya, ada fruktosanya. Masalah fruktosa ni, okay, tuan-tuan dan puan, okay, saya nak cerita. Masalah fruktosa ni, bila dia masuk dalam badan kita tak boleh proses. So, bila badan kita tak boleh proses, apa yang akan berlaku? Dia akan di fruktosa ni, walaupun dia sedap, kita biasa dengar kan gula buah fruktosa. Tapi fruktosa ni sebenarnya badan kita tak boleh pakai. So mungkin anda pernah ataupun pertama kali dengar hari ni bahawa fruktosa ni badan kita tak boleh pakai. Right. Memang tak boleh pakai. Yang boleh pakai glukosa je. Okay. Fruktosa ni tak boleh pakai. So dia akan dibawa ke hati. Hati kita kat sini hati. Kan? Untuk diproses, untuk dikeluarkan daripada badan. Dalam proses-proses tersebut, apa yang akan berlaku? Banyak perkara, tuan-tuan. Okay, banyak perkara. Antara perkaranya apa? Satu, dia boleh menyebabkan terhasilnya lipid droplets, menyebabkan hati kita berlemak. Boleh menyebabkan terhasilnya kandungan triglyceride yang tinggi, menyebabkan obesity. Boleh menyebabkan, boleh mengganggu
boleh menyebabkan, tiba-tiba teringat pula hari ni bulan Ramadan tu cerita tentang makanan dia. Okey, tapi tak apalah, sabar-sabar sikit. Tak lama dah nak buka puasa ni. Okey, boleh menyebabkan kita punya salur darah mengecut. Menyebabkan apa? Tekanan darah tinggi. Boleh menyebabkan insulin kita menjadi resistant, ataupun kita terdedah kepada insulin resistant ataupun rintangan insulin. Boleh menyebabkan kencing manis. Boleh menghasilkan bahan metabolit namanya uric acid. Boleh menyebabkan gout. Boleh menyebabkan kita punya kolesterol tu jadi tak betul. Maksudnya kolesterol sihat semakin kurang, kolesterol jahat semakin tinggi. Dislipidemia, apa semua tu boleh menyebabkan penyumbatan salur darah. So memang sebenarnya fruktosa ni tak baik. Tapi kenapa Allah jadikan fruktosa tu gula buah? Sebab dia suruh makan buah dalam bentuk buah. Kan? Right. Ini saya nak cerita. Apabila kita makan fruktosa ataupun kita amalkan, kita ambil gula buah ni dalam bentuk buah, apabila kita kunyah buah tu, dia datang bukan fruktosa saja tau. Dia datang dengan dia punya fibernya, dia datang dengan antioksidannya, menyebabkan penyerapan fruktosa itu berlaku perlahan, sikit demi sedikit. So, apabila fruktosa ni sampai ke hati kita untuk diproses, dia sampai sikit demi sikit. Dan kandungan fruktosa yang sikit demi sikit ni, hati kita mampu untuk proses secara baik. Tu dia. Yang dia tak boleh proses apabila fruktosa ni sampai ke hati kita secara berdebuk banyak macam tu. Bila secara berdebuk tu kan, bila kita makan fruktosa tu secara tambahan, maksudnya gula putih tu adalah sukrosa yang terdiri daripada glukosa dan fruktosa. Bila kita makan gula putih, ialah dalam bentuk minuman manis, dalam bentuk makanan manis, apa benda semua, itu yang dia datang kepada hati kita secara berdebuk macam tu. Itu yang menyebabkan badan kita mempunyai masalah untuk memproses fruktosa tersebut. Faham ke situ? Right. So, apa yang saya cakap tadi? So, kalau makan buah, sekali lagi saya kata, makan dalam bentuk buah. Kalau anda makan buah, apabila anda buang semua hasil-hasil buah tu, maksudnya anda ada buang fiber, anda buang isi, dan anda ambil air dia saja. Jus buah lah tu kan. Ini yang bahaya. Sebab jus buah anda dah keluarkan kulitnya, fibernya anda dah keluarkan. Kadang-kadang bila tapis tu tertanggal macam-macam, yang tinggalnya yang tinggi dalam tu adalah fruktosa. Dan fruktosa ni bila sampai ke hati, dia akan terkejut sebab dia datang dalam bentuk jumlah yang besar, menyebabkan hati kita mengeluarkan keradangan, badan menjadi keradangan kronik, dan badan sekali lagi terdedah kepada insulin yang tinggi, menyebabkan badan berada dalam mod simpan lemak. So, nak makan buah, jangan makan dalam bentuk jus buah. Especially bila anda makan jus buah tu, anda dah keluarkan dia punya serat-serat dan sebagainya. Nak pula apabila anda makan jus buah yang dijual, bukan anda sendiri buat kan. So kalau jual tu, dia guna buah dia sikit je, yang tambah banyak apa? Gula. Ini yang menyebabkan badan walaupun kita, aku sihat lah, ini aku berbuka makan jus buah. Wow, memang betul lah. Tapi dalam jus buah tu sebenarnya jus gula yang anda makan. Right? So, ini problemnya. So, macam saya katakan, dua perkara kaedah makan buah yang boleh menyebabkan anda gemuk gedimpul ialah apabila anda tak makan buah dalam bentuk semula jadinya. Maksud anda memilih makan buah dalam bentuk, contoh, goreng, dalam bentuk keripik. Nombor dua, anda minum jus buah. Instead of makan buah, minum jus buah. So, dua perkara ni, elakkan juicing. Dua perkara ni yang tak kena, yang bagi saya boleh mengundang kepada pengumpulan berat badan dalam badan manusia. Right? So, faham yang dua perkara tu, insya-Allah kita akan jadi lebih sihat. Sebenarnya ada kajian, saya nak ceritakan kajian. Orang yang makan buah, whole fruit, buah.
Ini berlaku kajian selama 6 bulan, yang mana para peserta kajian tersebut 82% daripada makanan dia sehari itu adalah buah, manakala 18% lagi itu adalah ke kacang. So dia makan buah dengan kacang aja, dia tak makan benda lain dah, kan? Selepas 6 bulan dia dapati mereka turun berat badan. So maksudnya makan buah ni adalah satu perkara yang sihat. Dia juga boleh mengawal penyakit-penyakit dalaman dalam badan, tetapi cara makannya haruslah dengan makan buah in a whole. Right. So buah yang kurang sihat, macam saya katakan, buah yang diproses. Contohnya buah kering. Buah kering kan yang selalunya tinggi dengan gula, kemudian jus buah, kemudian buah yang digoreng dan sebagainya. Okeylah. Right. So sebenarnya cerita gula, cerita nak elakkan penyakit metabolik ni panjang. Saya nak cerita, nak ringkaskan dalam live yang sekejap ni tidak. Sebenarnya saya pun buat kursus. Kursus saya cerita 3 hari 2 malam cerita tentang diabetes saja. Kan? Sebab kita bimbang rakyat Malaysia ni makin lama makin ramai orang kena diabetes. So, saya ada berkenalan dengan satu grup yang mana mereka ni fokus untuk memberi pengetahuan kepada rakyat Malaysia bagaimana nak atasi kencing manis, bagaimana nak reverse, undurkan kencing manis. Kan? Anak-anak tak? Kalau nak, kami akan tim ni akan beri 14 hari tau. Nilainya beribu lah juga, tapi mereka nak beri percuma je. Anda tekan komen situ nak. InsyaAllah anda akan dihubungi. 14 hari, okey. Dia terdiri daripada monitoring, terdiri daripada ilmu, terdiri daripada live, terdiri daripada macam-macam input lah, sampai anda akan lebih bijak daripada doktor anda tentang diabetes. Itu yang tujuan kita. Okey, supaya anda lebih bijak daripada doktor anda tentang diabetes. 14 hari kursus ni weh. Kan bukan sikit-sikit. Yang nak baginya pun ialah doktor, adalah dietitian, adalah nutritionist, golongan profesional semua. Okay, kenapa kita nak buat sedemikian? Sebab kencing manis ini bermula dengan mindset. Kalau mindset, pemahaman itu betul, maka tindakan yang betul boleh diambil. Barulah kencing manis ini boleh dikawal. So, kalau siapa yang nak 14 hari, okay, nilai orang kata percuma lah. Nilai beribu tu jadi percuma. Ini close mentoring tau. Maksudnya group, ya, yang anda akan join group ni, okay, yang akan diberitahu semua segala apa cerita tentang kencing manis ni. So anda faham betul-betul, baru anda boleh ambil tindakan, dan seterusnya barulah anda boleh melakukan perkara yang betul. Dan kat situ pun anda boleh tanya kan. Sebab saya tahu kat luar sana banyak pesakit kencing manis yang nak tanya soalan tapi tak tahu nak tanya kat siapa kan. So ini dalam grup ni terdiri daripada profesional tau. Terdiri daripada doktor, terdiri daripada dietitian, terdiri daripada nutritionist. So semua tu ada. Semua tu percuma. Tulis nak aje. Nanti kita hubungi. Kan? Right. So sebenarnya saya rasa berbaloi lah anda, sebab kita cuba nak bagi value kepada masyarakat Malaysia. Saya bimbang sangat-sangat sebab saya tahu masyarakat Malaysia sebenarnya mereka ni nak jaga kencing manis ni, cuma mereka tak tahu caranya. Kita tanya kencing manis, kadang-kadang saya ada buat soalan spontan, tanya kencing manis siapa? Kata penyakit potong kaki. Ya betul lah, memanglah kalau dah jadi serius potong kaki. Tapi sebenarnya saya nak cerita, dia ada 6 fasa penyakit ni. Sebelum anda kena kencing manis dan potong kaki tu, 6 fasa. Dan kalau anda boleh settle yang fasa yang 1, 2, 3, 4 tu, anda boleh settle. Maksudnya fasa yang kena kencing manis, kena simptom, kena potong kaki, kena buta, kena dialisis, tak kena. Faham tak? So ini yang kita cuba sampaikan. So tolong pada siapa yang nak tahu secara percuma 14 hari kursus percuma ni, okay, yang kita nak bagi secara percuma ni tentang kencing manis, semua tentang kencing manis, supaya anda lebih terror, lebih pandai daripada doktor yang merawat anda.
tulis nak. InsyaAllah kita akan hubungi anda. Okey. So, sebagai kesimpulan lah, saya nak ceritakan tentang gula pula, buah yang menyebabkan gemuk gerimpul ni. Memang setengah-setengah jenis buah ni dia banyak gula sikit lah. Setengah-setengah jenis buah ni memang banyak gula sikit. Saya bagi contoh anggur. Anggur 8 biji anggur. Anggur ni cepat masuk dalam mulut tau. Kan kita kadang-kadang lepak duk tengok TV ke apa benda ke kan, sitcom ke apa kan. Anggur ada yang panggil sejambak ke mana? Saya betul ingat lah. Adalah anggur dalam mangkuk tu dia panggil apa benda tak? A bunch of grapes, okay. Okay. So, dia masuk dalam mulut, masuk sikit sudah habis. Tapi anda tahu tak, 8 biji anggur yang kecil-kecil tu mempunyai 25 gram gula. 8 biji. So kalau anda makan 8 kali 4, 32 biji, anda dah makan 100 gram gula. Tinggi gula sebenarnya anggur. So ada juga setengah-setengahnya katakan gula ni kita kena makan secara buah yang tinggi gula ni kita makan secara berkadar lah. Jangan terlalu lebih. Durian, orang tanya juga, durian ni banyak ke gula? Durian ni kalau 2 ulas yang medium lah, 2 ulas yang medium taklah banyak sangat gulanya, lebih kurang 18 gram sahaja. 18 gram tu banyak mana Lebih kurang 4 sudu lebih gula. 4 sudu teh bukan sudu besar. Okey, tu durian. Kalau mangga, saya kata tadi, mangga bergantung pada saiz dia. Kalau mangga yang besar tu memang banyak gula lah. Mangga yang medium, yang kecil tu, kita ambil separuh Separuh, dia ada 14 gram gula. Okay, right. Pisang memang banyak khasiat. Saya tahu tinggi dengan potasium, orang semua suka makan pisang. Dan pisang ni, satu pisang medium, dia ada lebih kurang 13.5 gram gula. Okay. Apple merah Apple merah yang orang kata manis tu, bukan apple hijau. Okey, dia ada 13 gram gula. Okey, manakala oren yang medium dia ada 9 gram gula. Tembikai satu potong ni lebih kurang panjangnya satu sudu teh. Okey, sepotong tembikai dia ada lebih kurang 8.5 gram. Tapi tembikai ni kita makan banyak kan? Kan satu potong je, banyak potong. Masalah je kalau kita makan banyak potong, ini je yang banyak gula tu. Okey, kemudian apa lagi? Betik. Betik ni bagus. Betik ni kita makan rasa kenyang, dia pun rasa manis. Okey, sepotong sama juga sepotong yang panjangnya macam satu sudu teh tu. Okey, lebih kurang 5.9 gram gula. Dan yang paling kurang gula tu apa? Jambu batu. Jambu batu ni memang sesuai untuk buat diet lah kan. Sebab satu jambu batu yang medium tu dia cuma ada 4.1 gram gula saja. Okey, right. So orang tanya saya kan, ini di luar topik lah. Doktor, saya puasa ni kenapa badan tak kurus-kurus kan? Makan datanglah banyak tapi tak kurus juga. So, saya ceritakan sini. Sebenarnya kita nak kurus boleh, tapi ada syarat. Boleh tak? Bila nak buka puasa, anda fokus makan macam biasa. Jangan makan tambah-tambah menambah. Maksud saya, ada 2-3 jenis lauk depan mata itu je lah. Lepas tu dengan kurma, habis, settle. Ini dengan kuihnya berapa jenis-jenis kan. Kuihnya berjenis-jenis, kemudian dengan buahnya, dengan airnya, ada air tebu. Air tebu tu sebenarnya air gula. Okay. Ada air tebunya, ada air cendolnya, kemudian ada apa lagi? ABC-nya. So, saya bagi contoh lah. Anda makan, okey, anda berbuka kurma satu hal. Kurma tu senang, memang kena buka. Saya pun buka dengan kurma. Memang kita kena buka puasa dengan benda manis. Okey. Dapat kita niat benda ni sebagai sunnah, insya-Allah dapat pahala. Kan? Buka puasa dengan kurma sebiji, yang medjol tu yang gemuk besar tu kan. Sedap. Kan? Lepas tu makan nasi cukup. Dan tapi kalau anda nak resipi macam mana nak meningkatkan berat badan, bayangkan anda lepas buka puasa tu rasa aku beli kuih macam-macam.
Belasah kuih Seri Muka yang kecil tu. Seri Muka kecil, makan satu tak kenyang. Kan? Seri Muka dah 192 kalori. Kemudian ada anak pula beli kuih apa, kari pap. Kita pun belasah satu kari pap, tak kenyang lagi. Kari pap tu pun dah 140 kalori. Kemudian kita tengok, ada pula kuih bingka ubi. 3 jenis kuih, biasalah kan. Nak buka puasa 3 jenis kuih, normal lah. Bingka ubi 220. So, kalau campur semua yang kita buka tu dah seperti sepinggan nasi. Itu belum kita kena nasi lagi. Kan? Belum campur air. Kena pula kita minum cendol. Cendol ni 421 kalori. Tuan-tuan dan puan-puan. Wow, tingginya. Dan kita makan nasi sepinggan yang lebih kurang 700 kalori. Campur-campur semuanya lebih kurang campur kalori ni kan. Campur-campur semuanya, waktu kita berbuka tu saja kita dah makan 3 pinggan nasi bersama lauk. Ini yang tak jadi. Sebab tu kalau nak kurus waktu bulan puasa ni, saya syorkan, buka puasa air kosong. Ingat, air tu air putih, air kosong kan. Janganlah kita guna jus ke apa ke. Kalau nak boleh, tapi cuma jus limau ataupun lemon saja yang diterima. Dan jangan tambah gula. Jus limau ataupun lemon saja yang boleh digunakan, jangan tambah gula. Nak tambah zero, stevia, pemanis semula jadi, ada tak atas meja, saya tak ada. Right. Itu boleh. Kita buat jus selma. Kemudian terus makan nasi. Makan nasi pun portion. Maksudnya segenggam nasi, segenggam protein, 2 tapak tangan sayur. Sayur dengan buah. So, anda amalkan itu. InsyaAllah, saya lebih kurang jaminlah dia akan kurus. Tapi bila anda tambah dengan air perisanya, dengan kuih muihnya, dengan macam-macam lagi side dishnya, itu payah sikit nak kurus. Okeylah, so cerita tentang kurus ni sebenarnya, yang saya ceritakan tadi, yang kursus yang kita nak bagi percuma tu, yang 14 hari, macam mana nak kawal kencing manis, nak faham tentang kencing manis, macam mana anda akan duduk dalam supporting group kencing manis secara percuma ni. Dia sebenarnya ada juga bahagiannya yang kita fokuskan bagaimana nak kuruskan badan. Sebab kita faham ramai pesakit kencing manis ni obese, dan 50.1% rakyat Malaysia obese. So, kita kena selesaikan masalah obese tu dulu kalau nak betul-betul reverse your diabetes ataupun undurkan kencing manis anda. Right. So, sekali lagi saya katakan, siapa di sini yang nak turunkan berat badan, yang bimbangkan. Bimbang ni maksudnya mereka ni mungkin tergolong dalam golongan risiko. Risiko sebab apa? Sebab ibu bapa ada kencing manis. Tahu tak, ibu bapa ada kencing manis, risiko anda 50% tau. 50% nak kena kencing manis. Ini campur dengan tak senamannya, makan tak jaga, badan besarnya, confirm 100% kencing manis. Cuma tunggu masa je, 40 tahun jadilah tu. So, untuk golongan ni, untuk anda yang bimbangkan tentang kencing manis, untuk anda yang dah kencing manis tapi tak tahu asyik gula ke lautnya kan, komen nak. Mudah je, komen NAK, nak. Kami akan hubungi anda. Kami akan sertakan anda dalam satu grup yang besar, yang mana grup ini akan diberi ilmu, diberi mentoring, diberi coaching oleh golongan profesional, iaitu doktor. Bukan saya lah, doktor. Ada doktor lain. Dr. Farah. Doktor. Oleh nutritionist. Pakar nutrisi dan juga pakar dietitian. Anda akan di-coach satu demi satu bagaimana untuk memahami diabetes ni, macam mana anda nak tackle diabetes ni, bagaimana anda nak mengundur dan menang dengan perjuangan anda untuk mengatasi diabetes. So, tulis nak, kita akan hubungi. InsyaAllah, saya yakin sangat-sangat bermanfaat. Kerana 14 hari ni kita bagi percuma je. Kan, sangat-sangat bermanfaat. Dan saya harapkan dalam bulan puasa ni, kombinasi dengan pemahaman anda itu dan pelaksanaan anda tu yang lebih penting. Faham saja tak guna tau.
Ini kita faham daripada A sampai Z, aku faham. Tapi bila laksana hancur, zero. Itu tak jadi langsung. Kita kena laksanakan dengan penuh istiqomah, kan? So insyaAllah saya yakin anda akan bebas daripada diabetes. Hidup bahagia tanpa diabetes. Itulah doa kami kepada anda, insyaAllah. Dan pada hari ini saya harap anda berbuka dengan sedang-sedang saja. Elakkan mengambil terlalu banyak kalori. InsyaAllah dia akan bermanfaat kepada kesihatan kita semua. Terutama yang kita tahu di zaman viral yang berleluasa ni. Biar apa, COVID dah lagi kan. Kita tahu pesakit kencing manis dengan obesiti ni antara komorbid yang paling tinggi. Ada sekali tu saya tengok 74% kematian semuanya ada kencing manis. Aduh, hai. Dan obesiti ni pun tinggi juga tau, lebih kurang 50%. So, jangan main-main. Right? So InsyaAllah terima kasih bersama saya. Pada hari ini kita saja sembang-sembang petang, mengambil masa sikit kan. Saya tunggu nak berbuka. So saya harap kita semua faham sebenarnya buah itu sihat, buah itu penawar, buah itu adalah sesuatu yang boleh menguruskan badan. Cuma elakkan daripada mengambil buah yang bukan dalam bentuk orinya. Maksudnya kalau nak makan dalam bentuk semula jadi. Dan elakkan daripada makan juicing ataupun dalam bentuk jus. Okey, itu saja. Terima kasih. Saya doakan anda sentiasa sihat walafiat. Selamat menjalani ibadah berpuasa. Semoga ibadah anda dan saya lah sekali ibadah kita diterima Allah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.